Dan tuan-tuan dan puan, kita telah pun memasuki sesi yang keempat, iaitu cabaran penerimaan kelab doktor muda. Di mana sesi ini akan ada dua pembentang yang akan membentangkan mengenai tajuk ini. Dan dengan ini saya mempersilakan promosi untuk sesi yang keempat ini, iaitu Puan Suraya binti Said Muhammad, Ketua Bidang Pengarah Kanan Institut Pendidikan Tingkah Laku Kesihatan. Persilakan. Tuan Guru Majlis, selamat petang, selamat sejahtera dan salam motivation peserta yang hadir pada petang ini. Saya masih nampak berduyun-duyun yang dibentang masuk. Bila petang ni, maklumlah, semua mata tuyu. Saya harap pembentang pada petang dapat membuka mata peserta supaya kekal sampai pukul 5, insyaAllah. Dengan tidak membuangkan masa, Yang Guru sekalian telah kenalkan saya. Dengan sini saya ingin menjemput sebenarnya ada 3 pembentang. Yang pertama ialah Puan Siti Azim Idris. Silakan Cik. Yang kedua ialah Cik Vaishnavi Gunadi Sasaran. Dan yang ketiga ialah Puan Azina binti Amsyad. Kita ada 3 semuanya manis-manis, semuanya muda-muda, semuanya perempuan. Saya agak segar-segar mata yang memandang. Sudah lagi cikgu. Sebabkan kita sebenarnya dah terbelakang dari segi masa, saya akan cepat memberi peluang kepada pembentang. Saya tak nak bercakap banyak-banyak pasal yang nak dengarnya ialah pembentang. Tapi nanti saya mengenalkan dulu pembentang pertama, iaitu Puan Siti Azim binti Idris yang merupakan guru nasihat sekolah jenis kebangsaan Cina yang dia di Pelanjuk buat research. Saya kenal dulu di Pelanjuk ni masa zaman JE dulu kan, terkenal. Tapi sekarang dia dah jadi tak ada Pelanjuk tu lagi, dia ada buah naga kan. Saya dapat kata di sini saya nampak 2 tahun. Semuanya baru-baru ni, muda-muda belaka. Mungkin cabaran yang hendak dikongsi bersama dengan para peserta ialah menjadi cabaran baru bagaimana nak menumbuhkan budak muda di sekolah. Dengan tingkat penguasa saya telah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Puan Suraya binti Syed Muhammad selaku Ketua Penolong Pengarah Kanan Institut Pendidikan Tingkah Laku Kesihatan. Yang saya hormati pegawai-pegawai IPM, pegawai-pegawai KKM, guru-guru penasihat doktor muda seluruh Malaysia dan para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cik Ismawati dari Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan kerana memberi peluang kepada sekolah saya untuk membentangkan pembentangan pada petang ini. Saya terus kepada sejarah serba sedikit. Baik, Kelab Doktor Muda ditubuhkan pada 23 Mei 2006. Seramai 4 orang guru telah menjadi guru penasihat Kelab Doktor Muda dari tahun 2006 hingga sekarang. Dan saya orang guru Bahasa Melayu, guru yang keempat. Sebelum-sebelum ni guru-guru bangsa Cina yang memegang Kelab Doktor Muda dan semuanya telah pindah sekolah. Pada awalnya bilangan ahli seramai 12 orang, murid sahaja yang melibatkan murid tahun 5 dan 6. Kemudian mulai di tahun 2011, jumlah ahli Kelab Doktor Muda meningkat menjadi 30 orang yang melibatkan murid
tahun 4, 5 dan 6. Okey, saya terus kepada cabaran. Sini saya akan terangkan dalam 3 aspek, iaitu kekuatan, kelemahan dan sumbangan. Okey. Seperti yang mana yang kita tahu, kalau dari aspek kemudahan di SJKC, setakat ni alhamdulillah kami tak ada kekangan dari aspek bilik, dan tahun ini pihak sekolah telah memberikan kelab doktor muda bilik yang baru di bangunan baru, khas untuk kelab doktor muda. Okey, kemudian dari aspek kewangan, yang ni memang semua yang majoriti yang kita tahu SJKC mana-mana pun memang mereka kuat dari aspek kewangan, dan kalau kita minta duit pun guru besar memang dia, bila kita jumpa, okey Siti, kelab doktor muda nak apa lagi? Saya boleh lagi. Contoh, kami mendapat sokongan daripada pentadbir dan PIBG. Dan beberapa bulan lepas, saya telah berjumpa dengan guru besar. Cikgu, kami memerlukan almari untuk meletakkan overcoat dan katil serta tilam, dan pada minggu hadapannya PIBG dah sediakan dah terus letak dalam bilik kelab doktor muda. Itu antara sumbangan yang PIBG lah terutamanya, dan kerjasama daripada guru besar, dan mereka sangat supportif dalam pelaksanaan kelab doktor muda. Itu antara kekuatan kami. Okey, kembali kepada kelemahan yang kami alami. Okey, penggunaan masa. Kami sekolah hanya berjumpa dengan ahli kelab doktor muda seminggu sekali selama sejam, iaitu hari Rabu. Dan murid tahun 6 hanya terlibat dengan kelab doktor muda selepas UPSR. Maksudnya selepas bulan 9 baru mereka terlibat dengan kelab doktor muda. Baik, di sekolah SJKC, hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat hingga Sabtu, setiap hari selepas sekolah, murid-murid tahun 4, 5 dan 6 akan menjalankan tuition, ada kelas tuition. Jadi penglibatan mereka dalam aktiviti co-curricular KOKO sangat terhad. Okey, yang keduanya penglibatan aktiviti. Mereka lebih mementingkan kurikulum berbanding co-curriculum. Walaupun kewangan memang sangat kuat, kita boleh apa saja, tapi mereka tetap menjadikan akademik menjadi fokus utama di sekolah. Dan semangat sukarelawan dalam kalangan murid sangat kurang. Mereka hanya berkumpul dalam komuniti bangsa mereka sendiri. Macam baru-baru ni kami terlibat dalam satu program komuniti, dan bila pergi ke program tersebut, murid-murid tanya, cikgu, kami saja ke murid Cina? Kenapa semua lain murid Melayu? Mereka belum membuka fikiran mereka lah untuk melibatkan diri dengan bangsa lain. Mungkin sebab mereka masih mungkin di sekolah sendiri murid Melayu pun kurang, jadi mereka hanya dengan kumpulan mereka sendiri. Okey, seterusnya yakni bahasa. Penguasaan bahasa Malaysia murid kurang apabila guru menerangkan skop-skop dalam bahasa Malaysia. Walaupun ahli kelab doktor muda tu kita pilih daripada murid-murid yang bijak pandai, tapi macam baru-baru ni bila saya terangkan tentang aspek kita bagi latihan kepada murid, ada perkataan tudung saji. Murid yang pandai pun memang skor 7A tanya, cikgu, tudung saji tu apa? Mereka sendiri tak tahu apa maksud tu. Tu walaupun hari-hari mereka nampak, tapi dalam bahasa Melayu mereka tak tahu nak mention apa benda tu sebenarnya. Okey, itu antara kelemahan yang dapat saya terangkan yang di sini. Okey, ini yang antara sumbangan yang saya dapat tunjukkan. Okey, sebelum ni kami berada di bangunan lama, memang almari pun, anak-anak pun suka dekat almari tu. Dan tahun ni guru besar saya jumpa pada petang tu, saya cakap macam ni bilik doktor muda yang lama
nama pun dah lapor apa semua. Okey, tak apa Siti, saya bagi bilik baru dekat bangunan baru. So petang tu juga kami pergi ke bilik tersebut dan guru besar pun memang sangat baguslah untuk menyokong dengan kelab doktor muda ni. Okey. Okay, ini antara yang bilik lama dan bilik baru. Okey, ini antara gambar tahun ahli kelab doktor muda untuk 2014. Okey, antara aktiviti yang dijalankan sepanjang 2006 hingga sekarang, dan saya pun baru 8 bulan memegang kelab doktor muda dan masih setahun jagung, masih bertatih lagi. Ini antara yang dapat saya kumpulkan aktiviti daripada 2006 hingga sekarang, iaitu pemeriksaan kesihatan bersama komuniti, bengkel pertolongan cemas, dan kami juga pernah menyertai convention peringkat negeri, pertandingan melukis poster, pemeriksaan kawasan nyamuk Aedes, aktiviti lompat tali, ceramah CPR dan pertolongan cemas, membuat piramid makanan menggunakan bahan kita semula, bahan guna semula. Okey, ini antara gambar. Sepatutnya ada hyperlink tetapi gambar jadi bertindih. Okey, dan bulan Julai kalau tak silap saya, kami juga pernah menyertai pertandingan MasterChef dan kami mendapat tempat ketiga peringkat daerah. Itu antara gambarlah mengedarkan risalah. Dan itu saja daripada dan ini antara sokonganlah daripada JKN, klinik kesihatan Bukit Tanduk, PIPG, guru besar dan warga sekolah, dan JKN yang paling selalu follow up, tanya apa yang nak dibuat lagi. Mereka selalu memberi bimbingan lah, sebab dan yang dapat kita tengok dalam dewan ni sendiri, kelab doktor muda terdiri daripada sekolah kebangsaan dan SJK merupakan golongan minoriti untuk menyertai doktor muda ni. Jadi saya harap akan datang, macam murid saya pun tak ada tanya, cikgu kami saja ke sekolah Cina yang kelab doktor muda. Saya harap akan datang pelibatan sekolah SJKC akan bertambah untuk akan datang. Itu saja pembutangan saya untuk petang ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Kita dengan cikgu baru, tapi semangatnya masih yang kata tu kita nampak berubah. Satu benda yang menarik, pasal kita tahu sekolah doktor muda kebanyakan adalah sekolah kebangsaan kan? Dan dengan ada tujuan sekolah juga kebangsaan Cina, Tamil dan kita juga orang asli ni, kita nak tengok macam mana cabaran yang dilihat boleh menjadi sebagai peluang. Yang saya nampak tadi adalah peluang sebenarnya. Ya? Mungkin saya nak dengar siapa-siapa kita nak bagi peluang kepada peserta nanti bertanya dengan lebih lanjut. Untuk tempoh masa kita serahkan pula sesi penentang kedua, iaitu kepada Cik Rashmani. Beliau juga merupakan seorang guna baru baru 4 bulan. Tadi 8 bulan, 4 bulan. Jadi dia ditempatkan di sekolah jadi kebangsaan Tamil Jadasin. Pagi 9 kita ada Melaka pula. Silakan. Dengar tak? Dengar. Okey. Selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada Puan Pengerusi, barisan pembentang serta guru-guru penasihat kelab doktor muda. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan sesi perkongsian ini, terutamanya yang bagi peluang kepada saya, sebab sebenarnya saya rasa segan nak cakap depan cikgu-cikgu yang ada sini yang ada banyak pengalaman. Saya berada di SJKC Jasin, sebuah daerah di Melaka. Sedikit pengenalan, kelab doktor muda di sekolah saya telah ditubuhkan pada tahun 2006 dan ianya dimulakan sebagai salah satu persatuan aktiviti kurikulum. Dan kelab ini mula aktif sejak tahun 2010. Jadi bila kita tengok dekat
table di sana, kita boleh lihat pada tahun 2012 dengan 2013 ahli dia yang banyak 30 dan 35 ahli. Sebab dua-dua tahun itu kita mengambil murid-murid tahun 3 untuk menyertai kelab doktor muda. Okey, walaupun kita nak cakap pasal cabaran, tapi ada jugalah kelebihan kelab doktor muda. Seperti pelajar diberi pendedahan yang jelas oleh guru pembimbing dengan kerjasama unit kesihatan daerah dan juga PPD Jasir, kerjasama daripada warga sekolah yang memberi sokongan moral dan juga kewangan. Minat pelajar dan kelab doktor muda juga dijalankan dalam dua bahasa. Walau bagaimanapun, kelemahan yang kita dapat kenal pasti ialah bahasa yang digunakan semasa aktiviti dijalankan ialah bahasa Tamil dan modulnya ialah dalam bahasa Melayu. Jadi ada sedikit kelemahan dari segi komunikasi, namun mereka faham konsepnya dan seterusnya masa perjumpaannya agak terhad sebab kita berjumpa time Koko iaitu hari Rabu selama sejam. Dan ada segelintir ibu bapa masih mengutamakan akademik di mana mereka kurang memberi penekanan kepada konsep co-akademik. Antara aktiviti yang telah dijalankan di sekolah ialah Majlis Pelancaran Kelab Doktor Muda 2014 waktu perhimpunan, taklimat pengenalan Kelab Doktor Muda yang telah disertai oleh unit kesihatan Jasir, taklimat kesihatan oleh penceramah jemputan yang juga merupakan jururawat angkat sekolah, lawatan ke Hospital Besar Jasir, di mana skopnya ialah pengenalan kepada kemudahan kesihatan. Dan di sini saya ingin share dan semasa lawatan ke Hospital Besar Jasir ni, pihak yang terlibat dalam ni amatlah supportif sebab mereka membawa pelajar tu kepada semua jenis ward dalam hospital itu. Dan kita juga ada menyertai pertandingan bercerita sempena Convention Kelab Doktor Muda peringkat daerah Jasir. Murid juga telah mengadakan demonstrasi 7 langkah mencuci tangan sewaktu perhimpunan. So aktiviti ini merupakan satu exposure yang baik kepada students yang lain sebab bila mereka lihat ada kakak-kakak dan abang buat demonstrasi ni, mereka jadi teruja. So they'll be like, tahun depan saya pun nak join doktor muda, you know. And then murid telah menduduki peperiksaan PTK kali pertama pada tahun 2013. 13 daripada 20 ahli kelab telah melepasi tahap Doktor Muda Harapan pada tahun 2013. Jadi sebagai token penghargaan, mereka telah diberi sebentuk rencana yang mereka boleh letak dekat baju mereka. So it's benda tu macam motivate mereka dan juga students lain untuk terus aktif dalam kelab doktor muda. Selain itu kita juga ada buat aktiviti menyediakan sandwich. Saya rasa spelling itu salah. And then so yeah, about this sandwich activity ni, cikgu ada terangkan beberapa cara untuk menghasilkan sandwich yang berbagai-bagai jenis. So murid-murid telah mengambil inisiatif sendiri untuk menambah baik sandwich mereka dengan tambahan item seperti ada yang letak hirisan nanas, ada yang letak apple dalam tu. And then aktiviti cari dan musnah ialah murid-murid mereka mencari lava nyamuk sebab daerah Jasir ni, kalau kita nak tahu, sebenarnya sangat popular dengan Kentucky. So so mereka bila students buat benda ni, setiap kali ada aktiviti cari dan musnah, they will be like very excited. And then penyediaan buku scrap. Selain itu, jualan buah-buahan juga telah dijalankan pada
tahun 2012 dengan Apple Day, dan keuntungan digunakan untuk menjahit 3 kod, dan pada tahun yang seterusnya diadakan Fruity Day dan keuntungan digunakan untuk convention peringkat daerah. So pasal jualan buah-buahan ni, yang Fruity Day tidak begitu menguntungkan kalau nak dibandingkan dengan Apple Day, sebab buah-buahan yang digunakan untuk Fruity Day tu dia lebih mahal daripada Apple. So it's better to stick with Apple Day daripada Fruity Day. Lepas tu menyediakan pondok informasi sempena Hari Kokurikulum peringkat daerah Jatin, dan pelancaran Zoomers peringkat negeri tahun 2013. Selain itu, sebagai rancangan masa depan, sekolah telah berbincang untuk mengadakan medical camp dengan kerjasama PIBG semasa mesyuarat agung PIBG yang akan datang. Medical camp ni kita jemput ibu bapa datang and check darah, check blood pressure, and then social service di taman yang berhampiran atau ke rumah anak yatim atau warga tua, jualan buah-buahan sewaktu aktiviti kokurikulum untuk menambah dana kelab, dan aktiviti seumpama sukan neka dengan kelab doktor muda sekolah yang lain. So sebagai yang kita tahu, sekolah ni merupakan sekolah Tamil. So penglibatan sekolah vernacular seperti sekolah Tamil dengan Chinese ni kurang kalau nak dibandingkan dengan sekolah LK. Jadi mungkin bila kita melakukan aktiviti seperti sukan neka di antara sekolah, sekolah lain juga dapat exposure. Itu sahaja. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Masyadi. Sungguh menarik, cara presentation sungguh menarik. Yang saya dengar bukan cabaran sebenarnya. Very interesting, very fun daripada apa yang Cik Hanafi dengan penyampaian Cik Ibu sendiri, dan saya dapat gambarkan anak-anak semua menghadapi keseronokan bila dia join dengan benda itu yang kita nak dengar ya. Dan akhir sekali kita ada Puan Azlina yang merupakan agak lama sikit lah pengalamannya. Dia 4 tahun ya. Puan Azlina binti Arsyad ni merupakan guru peneras di Sekolah Kebangsaan Sungai Jujah, merupakan sekolah orang asli. Menarik bila kita nak dengar pengalaman yang akan kita kongsi bersama. Beliau telah berkhidmat selama 5 tahun dan 4 tahun sebagai guru peneras termuda di sekolah tersebut. Dengan itu saya persilakan Puan Azlina. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis, Suraya binti Said Muhammad, barisan pegawai-pegawai Kementerian Kesihatan, barisan pegawai-pegawai Kementerian Pelajaran, dan yang saya hormati guru-guru penyelaras Kelab Doktor Muda Malaysia. Okay. Saya terus kepada slide persembahan untuk sekolah kami. Kalau tadi kita dah dengar gimmick orasi. Okay, kalau tadi kita dah dengar cabaran daripada sekolah Tamil, cabaran daripada sekolah kebangsaan Cina. Sekarang kita lihat cabaran di SK Sungai Mudah. Ada bracket A. A itu asli. Okey. Sabar agak sabar, ada sewa-sewa apa ni. Okey, selamat datang ke SK Sungai Mudah asli Pulau Keri, di mana sekolah ni terletak di daerah Kuala Langat. Dan yang tuan-puan, cikgu-cikgu dapat lihat, Pulau Keri terletak di hujung sempadan Kuala Langat di tepi laut. Jadi kalau kita tengok kedudukan dia memang jauh daripada
bukan jauh daripada bandar dan jauh daripada kemudahan-kemudahan kesihatan. Okey. Seterusnya, sedikit mengenai sekolah kami. Sekolah kecil yang mempunyai jumlah guru sebanyak 20 orang dan jumlah murid seramai 147 orang, yang majoritinya 90% adalah berbangsa asli, kaum asli. Jadi cikgu boleh tengok sekolah kami terletak di, boleh dikatakan di pedalaman, dikelilingi oleh pokok-pokok, tiada pembangunan. Ini moto sekolah kami. Kenapa saya tekankan moto ini? Look smart, study smart and smart. Guru besar kami sangat suka perkataan smart and smart. Dan smart ini ada kaitan dengan doktor muda kita. Dan sejarah penubuhan kelab doktor muda bagi sekolah Sungai Judah bermula pada tahun 2011. Dan untuk pengaduan cikgu-cikgu semua, kami merupakan sekolah asli pertama di Kuala Lahat yang menubuhkan kelab doktor muda. Dan pada tahun pertama, ahli kelab doktor muda hanya 12 orang. 4, tahun 4, 5 dan 6. Dan dekat sini cabaran untuk kami memilih ahli kelab doktor muda pun sedikit sukar untuk dibandingkan dengan sekolah di sekolah kebangsaan, sebab tahap penguasaan mereka dari segi akademik dibandingkan dengan SK sangat rendah. Jadi kami hanya pilih yang terbaik. Ini watikah pelantikan pada tahun 2011 dan ini barisan organisasi guru kelab doktor muda. Dan tunjang utama kami adalah guru besar sendiri. Walaupun dia sakit, untuk maklumat semua, dia ada penyakit Parkinson dan terlantas atas katil 5 tahun. Jadi dia datang ke sekolah kami, tertubuhnya kelab doktor muda. Dia sangat memberi semangat yang tinggi pada cikgu-cikgu supaya teruskan doktor muda hingga peringkat yang tertinggi, dan kami cuba dari upaya kami. Dan ini organisasi murid. Kalau cikgu boleh tengok, ada yang kaum Melayu dan ada juga kaum asli. Okey, jadi setelah 4 tahun kelab doktor muda di sekolah kami, ini perubahan yang berlaku dari segi wajah dan imej baru. Kalau dulu cikgu tengok, budak asli kita tak terurus, rambut pun dia tak pandai sikat, dia tak pandai ikat, dia tak pandai minyak. Jadi setelah ada doktor mudanya, sebab tu motor kami look smart. Jadi kebersihan sekolah. Kalau dulu sekolah kami tengok cat pun hidup sedang mati tak tahu ya. Sekarang alhamdulillah dah semakin cantik dan semakin bersih. Bahagian hadapan sekolah ada peningkatan setelah 4 tahun. Bahagian kantin, kalau dulu kantin kami terlalu gadir, kayu je pakai, nak makan pun rasa macam tak lalu je kan. Sekarang ada perubahan. Tandas pun tak ada pintu. Minta maaf. Kalau boleh ada pihak Kementerian Pelajaran boleh bagi sumbangan ke, ada bajet. 4 tahun memang tak berpintu. Bila minta PPD, dia kata tunggu dulu cikgu, tunggu dulu, tak ada bajet lagi. Mungkin ada yang penting. Jadi ini kawasan rumah ahli kelab doktor muda. Kalau cikgu tengok, tuan-tuan tengok, sampah sarap yang dikumpulkan depan rumah. Kalau kita ajar anak-anak kita belakang rumah kan. Jadi sekarang ada perubahan.
Dia dah pandai dah letak pokok bunga dekat kawasan rumah, dah semakin bersih. Ini ruang dapur diorang. Ini yang saya sempat pergi melawat rumah orang-orang asli. Sangat berbeza dengan kita punya yang dekat luar kan, kemudahan juga sangat uzur. Jadi apa yang kami boleh tunjukkan cabaran perubahan Kelab Doktor Muda di sekolah asli, saya rasa cabaran dia berbeza dengan sekolah-sekolah luar, sekolah kebangsaan, sekolah Tamil dan sekolah Cina, sebab situasi kami sangat-sangat berbeza. Okay, saya go through. Cabaran pertama, isu kemiskinan. Kenapa saya kata miskin? Sebab punca pendapatan diorang hanya ke laut. Jadi kalau musim hujan, tak boleh ke laut. Okay? Kesan kepada anak-anak, anak-anak kena ambil alih tugas kedua keluarga. Kadang-kadang mak ayah diorang ni nak kata malas, maaf bila ada kaum mati sebab sekolah saya ada cikgu asli. Bukan semua ini situasi di Sungai Jeddah. Jadi kebanyakannya yang si bapa mabuk, si ibu kena ambil alih tugas keluarga. Jadi ada anak-anak tak datang ke sekolah sebab jaga adik-adik. Jadi cikgu nak marah pun tak boleh kan. Kan adik-adik dia orang tak ada siapa jaga pula kan. Okay, jadi bila dia orang voting sekolah, pendidikan murid asli gagal. Misi kita nak lahirkan anak-anak orang asli untuk dapat 5A sangat jauh lagi, sangat sukar. Okay, isu kedua, jadi maaf ya, apa yang pihak sekolah boleh bantu daripada isu kemiskinan tadi, RMT, wang, food tax, vitamin tambahan dan segala yang terpancar daripada persembahan saya ini semuanya diberi percuma oleh pihak sekolah dan juga bantuan daripada JAPUA dan juga pihak pelajaran Malaysia. Sekolah kami tak ada istilah petik yuran, semuanya percuma. Isu yang kedua, cabaran yang kedua, isu kesihatan. Kalau dulu cikgu tengok penampilan diorang tak ceria, tak kemas, datang sekolah tak mandi, kasih kebersihan. Amalan perubatan tradisional, maksudnya dekat sini kaum asli ni dia pemikiran dia tak terbuka, dia tak boleh terima lagi perubatan moden. Yang apa yang terjadi yang sangat kami kesal tahun ini pada bulan 6 hari itu ada kes murid tahun 1 yang meninggal dunia disebabkan demam panas. Rupanya dia dah banyak kali demam dah, tapi bila dah panas sangat mau dibawa ke hospital. Dan saya amat kesal bila tanya bapa dia salahkan pihak hospital. Dia kata anak dia okey, tapi pihak hospital bagi ubat banyak sangat. Lepas tu dia tidur aja, dia tidur terus pergi. Itu tanggapan diorang, diorang tak boleh terima perubatan moden. Jadi diorang berharap amalkan perubatan tradisional je. Kalau demam, adalah kot jampi apa yang diorang buat kot, ataupun ambil air kakak ke kan. Dan makanan berzat. Dan kaum asli ni kurang mendapat makanan berzat sebab tiap-tiap hari makanan ruji dia bukan macam kita dapat makan sayur cukup, makan ikan cukup, ayam cukup. Diorang ni sekadar apa yang ada. Ada makan ada lah. Kalau beras pun beras je lah. Jadi apa yang kesannya bila anak-anak tu datang ke sekolah ngantuk, mudah lupa. Bukan saya nak cakap, tapi kalau cuti 2 minggu, cuti bulan 6 lah contohnya, kita dulu, kita ajak AIP, API, buka sekolah, orang tak ingat dah API macam mana nak eja. Mudah lupa. Bukan dia orang bodoh, tapi dia orang mudah lupa. Jadi kesan ini, isu miskin dan kesihatan anak-anak terabai di sekolah lah. Tanggungjawab sekolah sangat-sangat tinggi dekat sini. Jadi ini peranan Doktor Muda, semua dah tahu kan, sebagai ejen pembimbing rakan sebaya. Dan aktiviti ni semua sekolah pun ada buat. Dan smart corner, kami cuma highlightkan dekat sini. Sejak penubuhan Kelab Doktor Muda, kami ada buat smart corner, di mana smart corner ni kami letak bedak, minyak rambut dan sikat. Murid-murid sangat suka datang sini sebab dekat rumah dia orang tak ada bedak.
Tak ada sikat, tak ada minyak. Jadi sebab tu tadi dia tak ada sikat rambut, tak ada minyak rambut, tak kemas. Jadi kat sekolah lah sebab dia orang make up cantik-cantik. Okay, demonstrasi Cegah dan Musnah, program bersama komuniti. Ini melibatkan pusat kesihatan daerah, di mana kami mendapat sokongan padu daripada Pegawai Kesihatan sendiri, Dr. Ismail. Yang ini kita buat pertandingan memancing untuk melibatkan dengan komuniti orang asli. Sebab apa? Sebab komuniti orang asli ni, diorang kalau dengar doktor saja, diorang takut. Diorang bayangkan doktor tu ada jarum saja. Jadi nak dekatkan diorang kaum asli ni dengan pihak-pihak kesihatan, anggota kesihatan. Ini antara aktiviti yang telah dianjurkan. Rawatan sambil belajar di pejabat kesihatan, klinik kesihatan, unit sekolah dan juga kempen kesihatan. Dan ini adalah kejayaan tertinggi kami setakat ini. Convention pada tahun 2013 kami mendapat tempat ketiga di dekat daerah Kuala Langat. Walaupun cubaan pertama kami melibatkan diri dalam convention. Sudut kesihatan, bilik doktor muda, dan juga ini bilik doktor muda ni saya nak tekankan kami juga ada cabaran. Bilik doktor muda ni dikongsi dengan bilik barber corner dan juga bilik operasi. Sebab bilik kami sangat terhad. Okey, dekat sekolah juga kami ada barber corner. Sebab tadi saya bagi tahu kemudahan nak keluar ke pekan ke bandar itu sukar. Jadi kami tubuhkan barber corner. Jadi apa yang doktor muda buat, dia akan cari kawan-kawan dia yang rambut panjang. Dia akan bagi tahu cikgu, bagi tahu list nama, dan cikgu, tugas cikgu gunting rambut pelajar. Percuma. Dan ini aktiviti kelas makeup untuk kelas dewasa. Jadi kami libatkan juga doktor muda. Jadi secara tak langsung murid pelajar ahli kelab doktor muda melibatkan komuniti bersama ibu bapa diorang di rumah. Jadi anak-anak cantik, mak-mak cantik, bapak pun cantik. Sebagainya. Dan makanan istimewa. Bukan makanan berzat, makanan istimewa untuk tarik diorang ke datang ke sekolah. Kalau kita bagi makan sayur, diorang tak nak datang sekolah. Jadi ini makanan kek, aiskrim. Okay, jadi ini makan, main, muzik. Barulah kami dapat mencapai proses PMD membaca, menulis, mengira. Okay, jadi saya cadangkan untuk modul ahli kelab doktor muda bagi sekolah asli, saya rasa perlu penambahbaikan. Kerana situasi di sekolah asli ni tak sama dengan sekolah kebangsaan yang lain. Budaknya bijak pandai, berkebolehan. Tapi situasi sekolah kami berbeza. Jadi kami cadangkan aspek kesihatan di dalam modul tu merangkumi semua. Di sekolah, rumah dan sekarang. Dan juga kalau boleh kita terapkan nilai muzik, makan dan main. Jadi bila-bila budak ni datang sekolah, aktiviti kita pun boleh berjalan. Okay, kenapa boleh transform? Cikgu-cikgu tak boleh buat apa-apa. Tapi cikgu boleh melatih anak-anak kita, ahli kelab doktor muda, cuba ubah kaum mereka, budaya mereka supaya lebih maju, lebih bersih dan berjaya seperti orang lain. Saya tak kata masyarakat asli tak berjaya, tapi di Sungai Ludah, kalau kejayaan tertinggi pun hanya guru tadika. Kalau dekat Pahang, saya rasa ramai dah jadi senatu semua kan. Terima kasih saya ucapkan kepada Jabatan Kesihatan Negeri, unit sekolah. Boleh tambah sikit lagi ke video? Saya ada video. Boleh ya? Boleh saya. Kalau cikgu tuan-puan nak tengok kesukaran bagi budak asli ni, ada satu kampung daripada Sungai Kurau. Perjalanan, diorang terpaksa bangun seawal 4 pagi
Mula-mula saya masuk sendiri, saya tak percaya ibu budak dia alasan datang lambat. Tapi bila kami dah buat jejak apa ya, kami dah pergi ke kampung diorang, tengok sendiri, kami datang 4 pagi, diorang dah siap. Jadi kena berlakon semula, pakai baju, berlakon semula macam mana diorang pergi sekolah. 4 pagi tu memang diorang dah siap pakai baju semua.